Assalamualaikum, kembali lagi bersama dengan saya Farah Fauzana. Like and share our channel Quran Live Channel, dan yang pastinya jangan lupa subscribe. Dan kalau anda nak dapatkan more informasi tentang Quran Live ataupun Nashrul Quran, boleh check out saja dekat social media kami, Facebook, Twitter, Instagram dan semua platform social media. Hari ini anda bersama dengan saya untuk Inspirasi Nuri, tanya soalan pada Datuk Seri. Alhamdulillah, again we are still with Datuk Seri Amli bin Embong, Peguam Syariah, Peguam Sivil, since 1995. Masya Allah. Kalau dapat kira lah, ada berapa kes yang you telah tak terjangkau? Banyak kan? Terlalu banyak. Alhamdulillah. Kes paling sukar yang you pernah handle? Contoh? Ada satu kes jenayah. Yang tu bagi saya agak sukar lah. Kes jenayah Kes jenayah. Tapi kes poligami? Kes poligami, saya wakil isteri, suami tak boleh poligami. Saya wakil suami, suami boleh poligami. Tak pernah kalah lagi. Wow, tak pernah kalah lagi. Saya tulis Datuk Seri Amli, kes poligami, wakil suami, tak pernah kalah lagi. Itu dia. Hari ini topik kita bercerita pasal poligami. So hari ini ramai sebenarnya dah menunggu dah ni. Diorang dah put on notification nak dengar topik kita pada hari tentang poligami. Okey, bila kita cerita pasal poligami, rata-rata yang selalu kita momokkan, lelaki kita senyum. Ya, betul. Yang perempuan pula akan sedih. Tapi sebenarnya kalau kita lihat secara, orang kata dengan mata kasar, orang kata dengan mata hati terbuka, poligami ni juga boleh membuatkan wanita di luar sana tersenyum. Ya, betul. Kan? Sebab lelaki tak ramai sekarang ni, perempuan lebih ramai, kita boleh berkongsi kasih, boleh permudahkan. Oh senang, dia cakap Farah Fauzana kan, sebab tak kahwin lagi kan? Okay, straight to the point. Apa kes poligami yang sering kali you hadapi dalam mengenai kes-kes dekat mahkamah? Okey, pertama sekali kita kena, macam Farah cakap tadi tu, kita mesti terima topik ini dengan hati terbuka. Betul. Kan? Dan jangan kecam saya. Jangan kecam. Kita hari ini nak memberikan inspirasi. Baik ataupun buruk, kita kena terima. Poligami ni sebenarnya satu perkara yang memang Tuhan dah sebut dalam Quran. Kan? Tuhan sebut, fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Kan? Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Berkahwinlah kamu, fankihu ma tabalakum minan nisa. Okey. Siapa yang mampu, kahwinlah. Kan? Mathna, Tuhan mulakan dengan dua, mathna, dua ke salah, fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha, tiga, wa ruba' dan empat. Okey. Tapi kalau tak mampu, wa in khiftum alla ta'dilu, Tuhan kata kalau tak mampu untuk berlaku adil, fawahidah, seorang saja. Dan seorang saja. Okey. Banyak persoalan kat sini timbul daripada ayat ni. Okey. Pertama, Tuhan kata kahwinlah kamu. Kan? Fankihu. Macam ayat suruh, fankihu, kahwinlah kamu. Siapa yang mampu kahwin, kahwin. Tapi di hujung tu, walaupun Tuhan sebut 2, 3 dan 4, di hujung tu kalau tak boleh berlaku adil, seorang sajalah. Seorang saja cukup. Seorang saja cukup. Okey. Adil ni banyak dia punya maksud sangat besar sebenarnya. Sangat besar. Dia tak boleh tengok daripada satu angle saja, kan? Setengah orang kata adil ni di segi material contohnya, kan? Kalau isteri pertama ada welfare, isteri kedua pun mesti ada welfare, kan? Isteri pertama ada rumah banglo, isteri kedua pun nak rumah banglo. Itu baru isteri yang kedua, dapat ketiga keempat kena banglo juga. Banglo juga, kan? Jadi konsep adil tu dah jadi macam satu, kita kata, penerimaan yang tak tepat. Sebab adil ni bukan sama rata. Setengah-setengah yang orang poligami ni, dia kata adil ni kalau isteri pertama dapat welfare, isteri kedua pun nak welfare. Kalau yang pertama banglo, isteri kedua pun nak banglo dengan 8 bilik contohnya, kan? Adil ni ulama kata letakkan sesuatu pada tempatnya. So kalau isteri pertama ada 8 orang anak, sesuailah dengan kereta welfare. Kalau isteri pertama ada seorang anak, sesuailah kereta yang sepadan dengan seorang anak. Jangan nak welfare juga, kan, contohnya. Jadi itu ulama kata letakkan sesuatu pada tempatnya. Kalaulah kita meletakkan sesuatu pada tempatnya,
Kalau kita tak meletakkan sesuatu pada tempatnya, kita dah zalim. Dah buat zalim. Okey. Lawan kepada adil lah zalim. Adil letak sesuatu pada tempatnya. Zalim meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau kita kata adil tu adalah sama rata. Saya ada 2 orang anak. Seorang lelaki, seorang perempuan. Sama rata. Kalau lelaki tu baju raya dia baju Melayu, yang perempuan pun mesti saya beli baju Melayu sebab sama rata. Betul juga kan? Kan? Oh ya. Jadi letakkan sesuatu. Aku nak bagi baju Melayu kat saya dulu Datuk Sri. Kalau tak, ialah kalau nak kata sama rata kan. Jadi ikut kesesuaian, letak sesuatu pada tempatnya. Lelaki baju Melayu, perempuan baju kurung. Betul. Kan? Jadi ikut pada kesesuaian. Okey. Daripada sudut undang-undang pula, ramai yang salah faham. Dia kata okey, kalau nak berpoligami ni mesti dapat kebenaran daripada isteri ataupun isteri-isteri yang sedia ada. Okey, sekejap. Okey. Kalau setuju anda tengah menonton ni, kalau tekan like. Okey, untuk suami kahwin ataupun berpoligami, suami perlu mendapat keizinan daripada kita. Contoh. Isteri, wakil. Tekan like. Okey, sebab saya pun nak cari butang like ni. Saya pun tekan like lah. Tekan menyokong lah kan, menyokong. Itu yang selalu kita dengar, itu yang selalu saya dengar. Ya, betul. Sudah. Tapi jawapannya memang betul. Dari segi undang-undang tidak perlu kepada kebenaran. Apa? Cuma okey, bila mana permohonan tu dibuat, satu permohonan tu mesti diserahkan kepada isteri. Kan? Saman tu serah kepada isteri supaya isteri tu boleh hadir ke mahkamah menyatakan pendapat dia. Kan? Okey, dia setuju. Kenapa dia setuju? Hakim katanya, kenapa setuju? Kan? Kenapa setuju? Oh, sebab saya sibuk, tak mampu nak menjaga sepenuhnya, tak mampu kan. Okey. Kalau tak setuju, hakim tanya kenapa tak setuju? Oh, suami saya ni saya tak setuju pasal dengan saya pun nafkah dia tak mampu bagi. Macam mana dia nak kahwin 2, nak kahwin 3, nak kahwin 4 contohnya kan. Jadi mahkamah nakkan maklumat tu. Diceritakan kepada mahkamah, lepas tu barulah hakim boleh buat pertimbangan layak ke tak layak. Saya pernah buat satu kes sana. Dia punya kita kata pendapatan dia lebih kurang 40,000 sebulan. Confirm boleh. Confirm boleh kan? Confirm boleh. Okey, pada mata kasar on surface 40,000 mampu. 4 orang pun mampu kan? Oh, itu risau tak boleh lebih kan. Tapi janganlah lebih daripada 4. Betul jangan. Jadi bila dah dibicarakan kes tu, rupanya ada lagi faktor lain yang mahkamah nak kena tengok, bukan setakat pendapatan suami. Mahkamah nak tengok adakah perkahwinan yang kedua ni, poligami ni nanti boleh menyebabkan berlaku darar kepada perkahwinan yang sedia ada. Mendatangkan mudarat ke tidak kepada perkahwinan sedia ada. Contohnya, dia kahwin dengan isteri pertama, dia nak poligami dengan seteru kepada isteri yang pertama ni. Musuh. Seteru, musuh. Dia tahu masa dekat college tu cinta 3 segi contohnya. Kawan tu dah tak orang kata dah bergaduh, tak geng. Gengnya kita ni orang bawa balik. Tiba-tiba dia pilih pula orang tu, kawan tu kan. Jadi boleh mendatangkan mudarat kepada perkahwinan sedia ada. Exactly. Jadi disebabkan itu mahkamah tak pandang 40,000 ke 50,000 ke 100,000 ke, kalau mendatangkan mudarat kepada perkahwinan sedia ada, mahkamah takkan menangkan. Jadi satu kita kata pertimbangan yang adil, mahkamah tak galakkan suami untuk berpoligami kalau perkahwinan yang sedia ada tu hancur. Apa guna poligami kalau perkahwinan yang pertama tu runtuh contohnya kan. Jadi ada dia punya kita kata faktor-faktor yang boleh menyokong, faktor-faktor yang boleh menghalang sesuatu permohonan poligami itu diluluskan. Okey. So kalau saya tengok ada beberapa juga soalan dekat sini. Bila kita cerita pasal golongan yang berkahwin ni, berpoligami. Okey, maknanya kita dah tahu lah sekarang ni kan. Maknanya kalau suami kita nak kahwin, dia tak perlu dapat keizinan kita. Tetapi dia kena dapat keizinan daripada mahkamah. Ya, betul. Tapi kalau suami tak pergi kat mahkamah, dia tak pergi mahkamah, dia pergi jauh sikit. Dia pergi sempadan mahkamah. Berani mahkamah luar negara. Dia tak mampu bayar air, pergi luar negara mampu contoh. Ya, betul. But there's other things happen, right? Itu banyak perkara yang berlaku. Okey, kalaulah perkahwinan tu dijalankan di luar daripada Malaysia. Sama ada di Thailand, di Indonesia, di mana-manalah asalkan di luar Malaysia.
Apa yang perlu dibuat ialah mereka ni, pasangan ni nanti balik ke Malaysia kena daftarkan pernikahan tadi. Kan? Daftarkan, dan semasa pendaftaran tu dibuat, mahkamah akan meneliti semulalah. Kalau siri yang lepas kita bincangkan tentang rukun nikah. Jadi mahkamah akan melihat rukun tu balik. 5 perkara tu mesti ada. Kan? Dan banyak yang berlaku, masalah yang berlaku ni ialah bila mana wali tu. Wali yang bila dia keluar negara, kebanyakannya akan menggunakan wali hakim. betul. Kan? Contohnya dia keluar daripada Malaysia pergi kahwin di Thailand contohnya. Jadi jarak antara tempat tinggal ataupun tempat wali isteri tu berada dengan Thailand tu mungkin jauh. Dia akan menggunakan wali hakim. Wali hakim tu nanti sama ada dia kahwin di Songkhla ke, dia kahwin dekat Chiang Mai ke, dia kahwin dekat Bangkok ke, mesti akan dilantik wali hakim untuk menjadi wali kepada perempuan tadi. Ini yang dekat luar negara tau? Kalau di luar negara. Dekat luar negara. Kan? Dan kita takut kalau wali hakim yang dilantik tadi tu ialah bukan wali hakim yang ada tauliah. Dan bukan saja sukar untuk balik nak mendaftar, takut pula jatuh tak sah perkahwinan, tak sah di segi hukum. Ramai yang cakap, okey, yang jumpa dengan saya, dia kata tak apa, ini tak sah di segi undang-undang Malaysia saja, balik Malaysia kena denda. Boleh bayar. Itu saja. Itu yang diorang fikirkan lah. Diorang fikirkan macam tu. Rupanya kadang-kadang nikah tadi tu yang berlaku di luar negara menggunakan wali hakim yang tidak bertauliah ni menyebabkan nikah dia tu tak dapat didaftarkan di Malaysia dan tak sah. Tak sah juga dan tak sah. Jadi sebab itulah nak nikah luar negara ni jangan ambil jalan mudah. Hatta bukan setakat luar negara, dalam negara sekalipun ada yang berkahwin cara macam tu. Dia akan pilih mana-mana wali yang dia suka, okey, ustaz yang favourite dia, lantik sebagai wali hakim. Yes. Jadi itu yang perlu diberi keutamaan, yang perlu diberi perhatian. Nak pula apabila yang berlaku ni selalunya Datuk Seri, ia memberi kesan kepasan kepada anak-anak dan zuriat. Sebabnya bila apa yang berlaku di antara suami isteri itu dirahsiakan. Kita pun rasa kita ni, ya Allah Tuhan, aku memang keluarga bahagia dah, keluarga bahagia kan contohnya. So suami isteri pun rahsiakan, anak pun dah membesar, anak pula nak kahwin. Betul. Waktu baru timbul, barulah buka rahsia, dah panjang cerita. Jadi nak mengelakkan kesan jangka panjang tu, itulah yang nak kena perhatikan betul-betul. Dari segi nikahnya, dari segi rukunnya, kan. Kalau nak buat poligami pula mesti mengikut saluran dia. Kan? Dan dekat Malaysia ni, mohon saja dekat mahkamah, tak perlu nak menggunakan backdoor. Kan? Ada masalah, mahkamah akan membantu. Moga membantu. Seronok bila lagi tengah menonton ni pada lelaki kan. Maka membantu ya. Hari ini again, kalau anda baru saja bersama dengan kami, kita bercerita tentang topik poligami, dan in case ada Datuk Seri bercerita pasal isu perkahwinan, anda boleh check out balik one of our playlist, kita bercerita pasal perkahwinan. Yang penting you guys subscribe saja kepada Quran Live Channel. Kalau kita baca dekat komen-komen kat bawah ni, anda juga yang tengah menonton boleh berikan pengalaman anda, soalan anda, dan kita akan cuba membantulah. Cuma yang bila kita tengok, bacakan komen tu kan, ada yang kata bila cerita pasal poligami, cerita pasal masalah keluarga, saya pun nak luahkan hati, suami saya macam gini-gini, berkahwin, ada 2-3 isteri, mereka siap buat grup WhatsApp. Dalam episod sebelum ni kita pernah cerita kan. Ni grup WhatsApp satu, ni grup yang kat Facebook ni. Bukan kumpulan suami masa tak jadi bukan ni lain. Ni pasal kumpulan isteri kedua. Kumpulan isteri kedua. Isteri kedua semua dalam tu. You isteri kedua apa cerita nak? I don't know. Gossiping lah, gossip. I don't know whether it's gossiping. Saya husnuzon je lah. Mungkin kat situ mereka make it as a reference. Apa kebaikan ada dan tak adanya benda tu sebenarnya. I don't know. Dia kalau nak berkongsi pengalaman, itu tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau isu-isu yang melibatkan tentang hukum hakam contohnya kan. Kalau hukum hakam, rujuklah kepada ustaz ataupun ustazah yang ada kelayakan. Kalau ada melibatkan isu undang-undang, contohnya dia tak dapat nafkah, tak dapat dari segi nafkah zahir, dari segi nafkah batin, ada tindakan yang dia boleh ambil. Jumpa dengan peguam, orang kelayakan kan. Tak payah nak menggunakan kita kata media sosial, dapatkan pandangan netizen kan. Sebab kadang-kadang
nasihat yang netizen bagi itu sebenarnya ada yang kata jauh daripada peruntukan undang-undang. Menyimpang. Dan ingat kawan-kawan, bila kita kadang-kadang berkomen dekat social media ni, pihak defendant, betul eh? Ya, betul. Pihak defendant akan menggunakan juga Ya, betul. apa yang anda tulis kat social media. Dah susah-susah kita punya perjalanan yang patut senang, dah jadi susah. Betul. Okey, soalan simple tapi mungkin menarik untuk wanita dekat luar sana apabila kita bercerita pasal poligami. Sebab again guys, bila kita cerita pasal perempuan ni, topik poligami je masam sikit. Ya, betul. Kalau topik poligami lelaki, Dato' Sri Saya akan senyum. senyum lebar Dato' Sri. Okey, apa topik ataupun apa intipati yang mungkin Dato' Sri boleh kongsikan bila cerita pasal poligami je, wanita ni boleh tersenyum? Apa kebaikan untuk wanita? Dia sebenarnya kalau kita kaji dari segi hikmah, kenapa Tuhan benarkan poligami ini, dia kadang-kadang seorang wanita ni dia tak ada masa untuk diri dia, kan? Me time dia tak ada, me time kan. Jadi dengan ada penggiliran tu, dia ada satu masa yang dia boleh orang kata buat apa-apa aktiviti yang dia suka, dia boleh ada masa dia sendiri, kebaikan dia boleh tulis, dia boleh jumpa kawan-kawan kan, contohnya ada aktiviti dengan kawan. Kalau tak, dia all the time dia kena selalu berkhidmat dengan suami dia. Sebab kalau dia tak taat pada suami dia, tak layan suami dia, nanti dia suami dia mungkin jatuh ingkar pula kan, nusyus pula dengan suami. Jadi itu adalah antara hikmahnya. Dan selain daripada itu, kita tengok sekarang ni ada kalangan suami yang terlalu sibuk dengan dia punya aktiviti perniagaan, contohnya business activities. Dia kena pergi outstation kan. Isteri pula tak boleh ikut pasal anak sekolah. Rumah. Kalau dia ikut suami dia, anak pula tak terjaga, terabai kan. Jadi bila dia tak bagi suami nak poligami, nanti isteri akan gunakan backdoor lah. Kan, buat benda yang bercanggah dengan hukum, makin teruk keadaan keluarga dia. Jadi why not? Dia disebabkan suami dia selalu outstation, tapi outstation yang betul lah, bukan outstation yang saja dibuat kan. Ustaz dia ada bisnes kan. Orang sekarang ni ada banyak bisnes. Kadang-kadang dia breakfast dekat KL, tapi dia boleh lunch dekat Kelantan, KB contohnya kan. Apa kota baru saja nak cerita itu. Perlis pun boleh, Johor pun boleh, contoh. Luar negara tak boleh lagi pasal Covid. So kita cerita yang Malaysia dulu kan. Jadi dengan cara macam tu, itulah hikmah, kan, hikmah yang berlaku, yang mana Islam membenarkan, mengharuskan poligami itu dijalankan dalam agama. Okey, kalau kalian ada persoalan tentang poligami, Datuk Sri Amli sendiri dan juga tim boleh membantu kita. Ada nombor kat bawah ni, korang boleh kontak terus kalau sebarang pertanyaan, sebarang urusan. Jangan malu sekali. Yang penting jangan malu. Kalau ada masalah ni, kita kena cari saluran yang betul lah. Saluran yang betul, ceritakan apa yang fakta yang sebenar, apa yang berlaku kan. Tak payah sembunyikan. Peguam yang dah ada pengalaman ni, kita buka mulut pun dia dah tahu dah ending dia macam mana. Sebab tu kadang-kadang jumpa peguam, dia akan tanya apa kesudahan. Dia tak nak tahu yang in between tu. Kadang-kadang dah jumpa dah banyak kes dah. Okey. Kan? Selepas itu barulah pendetilan dibuat. Sekarang ni dia nak tahu apa yang kita nak. Perempuan tu dia nak kahwin, dia nak cerai ke, dia nak kekalkan rumah tangga dia ke. Saya tak tahu lah, Puan. Misalnya perempuan. Dia masalah, dia pun pergilah jumpa peguam kan. Saya tak tahu, tapi saya dah tak boleh tahan dah duduk dengan dia. Tapi soalan seterusnya, kita tanya sayang ke tak kan? Ya, betul. Saya sayang dia, tapi saya dah tak nak duduk dah dengan dia. So nasihat untuk orang macam saya ni, contoh. Kalau macam tu, peguam pun pening. Kan? Pasal tak nak ambil tindakan pada suami, dan masa yang sama geram dengan suami. Faham. Kan? Jadi sebenarnya ada kes yang mana tak perlu sampai bercerai pun. Nafkah isteri ni boleh dimohon, even masa perkahwinan pun. Nafkah anak pun boleh dipohon, tak perlu bercerai. Hak jagaan anak pun boleh dipohon semasa pihak-pihak masih belum bercerai, tak ada masalah. Kan? Sebenarnya banyak bila kita banyak info yang dapat kita kongsi dan belajar, sebenarnya itulah inspirasi. Bukan hanya untuk saya, untuk anda juga kat luar sana. Dan kalau anda rasa kawan saya yang seorang-seorang sekian-sekian ni perlu tahu pasal topik yang kita borakkan ni, korang jangan lupa tekan butang like and share supaya kita boleh sebarkan informasi ini kepada mereka-mereka yang lain. Ada last word tentang poligami? Poligami ni, I tak sempat nak tanya ke? Okey, jangan
pandang secara emosi. Right. Kan? Pandang di sebalik itu hikmah berpoligami yang dianjurkan oleh agama. Kan? Dan yang paling penting, poligami itu tak semestinya kita kata adil itu mesti sama rata. Adil itu meletakkan sesuatu di tempat pada yang tempatnya. betul. Ya. Jadi kalau kita faham konsep, kan, faham hikmahnya, tak ada isu. Dan jangan tamak. Ya, jangan tamak. Dah balik rumah isteri pertama, isteri kedua pula saja nak ganggu, nak provoke, kan. Akhirnya Sorry Datuk, saya banyak tengok drama. sebab macam Kadang-kadang drama yang kita tonton ni pun adalah program benda reality yang berlaku. Betul. Tapi kita sebenarnya, Farah, apa yang boleh kita buat, sepatutnya kita tonjolkan benda-benda yang positif. Kita banyak dimomokkan dengan benda-benda yang negatif. Ya. Contohnya macam kita nak didik anak kita, kan. Okey. Jangan buat, tak boleh buat. Tapi kita tak beritahu solution dia. Semua negatif. Tak boleh, jangan. Kan? Sepatutnya provide solution. Buat macam ni. Okey, jangan buat tu, apa kata letakkan dekat situ. Ya, Ayat betul. seterusnya kena Ya, ada. Dia betul. kata jangan je. Bukan jangan saja, kan. Sambung dia sambung jadi, tu. Itu yang paling mustahak. Abang jangan kahwin dua bang. Tapi kalau sambung. Boleh tersenyum. Kalau bersedia. Okey, tak apa lah, saya nervous lah. Tapi kalau kita macam boleh sambung je kan, sebab saya nak tanya untuk soalan wanita-wanita kat luar sana yang single. Semangat pula aku nak tanya soalan ni kan. Yang di approach by the first wife untuk menjadi isteri kedua suaminya. Wow. Apakah rungkaian dan juga jawapan tu? Can you answer that for me? Satu langkah yang amat-amat positif, So, yang untuk bagus. orang yang menerima macam saya, ini contoh ya, contoh tau. Kalau tawaran tu ikhlas, why not? Oh, macam gitu ya. Kan, Untuk saya perempuan macam saya, saya patut tengok kadang-kadang suami yang merupakan kebimbangan isteri pertama ni, dia kata kalau dia kena share dengan second wife, nanti harta macam mana? Kan? Nanti kan dapat pada isteri kedua je, semua dapat, kan. Dia dah terlepas. Itu antara kerunsingan yang inilah yang ada dalam pemikiran kaum wanita. Okey. So itu cerita pasal harta tu nanti for the next episode. So dalam artikel lain, anda kena sentiasa subscribe ataupun put on notification. Once dah subscribe pada our Quran Live channel ni, insya-Allah anda tak akan terlepas lah dengan info-info yang kita akan kongsikan setiap minggu untuk inspirasi Nori. Dan hari ni again, thank you so much kepada Datuk Syamri kerana sudi bersama dengan saya. Apakah cerita untuk episod seterusnya? Like and share. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.